Para hadirin sekalian, kita beralih pula ke sesi soal jawab. Saya buka ruangan ini terlebih dahulu kepada para hadirin yang berada dalam aplikasi Zoom sekiranya ingin mengajukan sebarang pertanyaan kepada pihak SPP. InsyaAllah soalan-soalan yang diutarakan para hadirin sedia untuk dijawab oleh tetamu kehormat kita pada pagi ini yang kami bawakan khas daripada SPP. Silakan para hadirin sekalian dengan soalan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nazri, pelajar tahun akhir ataupun bakal graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Pengajian Al-Quran. Jadi insyaAllah soalan saya, pada pandangan Tuan Panel, adakah pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan dengan grade DG 41 secara ini akan memberi kesan kepada pengambilan bakal graduan ISM datang. Jadi insyaAllah itu soalan saya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Izzuddin. Saya kira Tan Sri ataupun Encik Razi mendengar soalan dengan jelas. Saya silakan dengan respon. Okay, terima kasih Saudara Izzuddin. Soalan pertama iaitu adakah pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 cara one-off ni akan memberi kesan kepada pengambilan SMP pada tahun-tahun seterusnya? Kalau jawapan pendeknya tak ada kesan sebenarnya, sebab yang kita buat ni secara one-off dan setiap tahun sebenarnya memang akan ada berlaku kekosongan jawatan guru lah. Spesialnya yang untuk SMP ni kan untuk sekolah menengah. Sebab setiap tahun akan ada guru yang bersara. Dan juga akan ada juga guru-guru yang ambil keputusan untuk bersara awal. Jadi akan ada pengambilan juga tahun depan, cuma mungkin dalam skala yang lebih kecil lah. Sebab yang ini kita nak berapatkan jurang kekosongan yang besar yang berlaku di Kementerian Pendidikan lah. Dan that's why yang dipanggil one-off. One-off ni sebab dia ada perbezaan. Kalau tahun-tahun sebelum ni kita memang very spesifik kita buat pengambilan ni. Contohnya kalau satu bidang tu mesti ada option yang tersebut saja yang kita akan panggil termuda. Tapi bagi tahun ni kita one off ni kita buatkan matrix. Artinya selain daripada bidang berkenaan, ada juga bidang-bidang lain yang kita Kementerian Pendidikan rasa boleh juga diambil untuk dilantik untuk mengajar dalam bidang tersebut. Itu salah satu sebab mengapa dia panggil one off lah. Dan okey, itu jawapan kami lah. Mungkin kalau ada ni lah, pelatan sih. Okey, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Tuan. Terima kasih Encik Razi. Seterusnya, saya persilakan soalan yang seterusnya. Muazzam boleh dengar? Boleh, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiah binti Tajuddin, ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengajian Islam, ingin bertanya. Okey, baru-baru ni berdasarkan siaran makluman dalam laman Facebook SPP, bilangan permohonan telah melebihi 2 kali ganda jumlah yang telah dicadangkan untuk pengambilan khas secara one-off, iaitu melebihi 36K ataupun 36,000, dan seperti yang Tan Sri telah katakan sebelah tadi, telah mencecah 40,000 permohonan daripada graduan ISMP dan diploma pendidikan sahaja. Jadi soalan saya, bagaimana pula dengan permohonan graduan yang bukan ISMP? Adakah mereka masih berpeluang lagi dalam sesi pengambilan kali ini? Itu saja. Baik, terima kasih Saudari Nafiah. Saya persilakan untuk Encik Razi atau Tan Sri untuk respon untuk soalan tersebut. Okey, soalan ni kalau tengok pada soalan ni, yang patut bertanya kumpulan yang tak ada ni lah, yang bukan yang ada ikhtisas.
Tak pasti mungkin yang tanya ni kawan-kawan tak tahulah. Tak pasti kan. Kalau tengok specifically sebab dia bertanya bagaimana dengan permohonan graduan bukan ISMP. Jadi bukan ISMP ni mereka yang tak ada ijazah sarjana muda pendidikan. Seperti yang kita telah maklumkan peringkat awal, memang keutamaan kita akan beri pada mereka yang ada ISMP lah, yang ada background pendidikan. Dan sekiranya ada keperluan baru kita akan lihat untuk lihat sama ada keperluan diambil daripada bukan SMP. Tapi kalau kita tengok pada bilangan permohonan yang kita telah terima ni, dah hampir 40,000 tu, sebab yang diperlukan 18,000. Walau bagaimanapun kita seolah-olah macam dah melebihi lah, oversubscribe. Tapi kita kena tengok dia detail lah, yang mana prosesnya sedang berlangsung sekarang. Kemungkinan ada bidang-bidang yang tak mencukupi sebab walaupun ramai 40,000 tapi mungkin satu bidang tu contohlah mungkin tak ada kekurangan calon. Yang itu kita kena tengoklah macam mana. Kita kena berbincang balik dengan Kementerian Pendidikan bagaimana kita mengatasi pada itulah. Tapi walau apa pun kita perlu selesaikan yang ada ISMP dululah. Sebab bilangannya dah 40,000, dia tengok sama ada dia akan dapat memenuhi semua jawatan-jawatan yang ditawarkan. Itu so far lah kedudukan kita sekarang ni. There's no definite kita kata buat macam ni tak akan panggil pun kita tak boleh jawab sebab kita tak tengok lagi dia detail calon-calon dokumen-dokumen yang kita terima. Alright. Baik, terima kasih Encik Razi. Baik, saya persilakan dengan soalan yang seterusnya. Hello. Hello, Boleh dengar? silakan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalisa binti Samsudin, bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan Islam, pengkhususan pengajian Islam. Jadi soalan saya kepada tuan panel ialah pada pandangan tuan panel, adakah keutamaan penempatan akan diberikan kepada graduan ISMPC? Itu. Baik, terima kasih Saudari Alisa. Encik Razi atau Tan Sri, jelas dengan soalan ataupun mungkin saya perlu ulang sekali lagi, Encik? Mungkin saudara Muazzam, saya yang last saya tak berapa dengar sikit. Tak berapa, mungkin ada lagging tadi. Baik, saya rasa saya faham soalan Saudari Halisa ni. Saya rasa dia bertanyakan pada pendapat pihak Tuan, adakah keutamaan penempatan untuk one off ini ataupun untuk pengambilan akan diberikan kepada graduan ISMP yang telah lama menganggur. Saya ulang sekali lagi Tuan, adakah keutamaan penempatan akan diberikan kepada graduan ISMP yang telah lama menganggur? Jelas Tuan? Okey, jelas lah. So berkaitan dengan perkara ini, kalau jawapan pendek ini tak ada lah. Maksudnya tak. Sebab dari segi isu pertamanya penempatan tu terpulang kepada KPM. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya di KPM pun tak ada sebenarnya kita kata bila telah dilantik penempatan akan lebih pada yang dah lama menganggur ni, tak ada lah. Bila lantik tu sama je. Ni pegawai saya pun dia betulkan balik ni. Keutamaan penempatan ni sebenarnya lebih fokus pada keutamaan pelantikan. Kalau penempatan ni KPM dia lain perkataan tu. Kalau dari segi pelantikan ni basically kita akan tengok sebenarnya pada merit lah. Masa temuduga tu kalau dia lama menganggur, kali ni dipanggil temuduga tapi dia tak perform pada dalam temuduga, macam mana kita nak lantik kan? Itu je dia punya simple kata inilah jawapan. Tak semestinya kata kalau dia tak perform, kita tak boleh lantik. Okey? Adakah saya menjawab atau you rasa confused?
Kalau ayat digunakan keutamaan penempatan tu, penempatan ni sebenarnya setelah dilantik, KPM yang akan menentukan penempatan. Tapi kalau soalannya adakah keutamaan pelantikan akan diberi kepada graduate SMP tu, begitulah jawapannya. Dia tak ada keutamaan lah. Kita tengok pada performance dia semasa temuduga. Ahli panel akan tengok. Saya ingat dia bukan masuk penempatan tu, masuk pemilihan berjaya dan temuduga tu. Yalah. Dia mesti berdasar seperti kata Cik Mat Razri tu, mesti berdasarkan prestasi temuduga. Kan? Tak kira dia orang dah senior lama tak menangguh ke atau tidak, tapi kalau yang baru tu dia perform dan meyakinkan ahli panel temuduga, dia lah yang berjaya. Itu saja. Terima kasih Tan Sri. Baik, saya kira jawapan cukup jelas daripada Tan Sri dan juga Encik Razi. Alhamdulillah, harapnya Saudara Alisa jelas dengan respon daripada Tan Sri dan Encik Razi. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Bismillah, dengar? Dengar? Okay, Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Nurul Farisa binti Anwar daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Pengkhususan Pengajian Al-Quran. Okey, jadi soalan saya ialah sebagaimana yang dimaklumkan oleh pihak SPP sebelum ini, seorang calon boleh memohon lebih daripada satu option. Jadi bagaimanakah SPP menentukan sama ada calon tersebut layak ditemuduga untuk option yang dipohon? Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Baik, terima kasih Saudari Farisa. Saya silakan Tan Sri atau Encik Razi untuk respon. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Okay, sekarang ni memang kita benarkan calon untuk memohon lebih daripada satu option lah. Dan soalan yang tadi macam mana sama ada calon tersebut layak ditemukan option yang dipohon lah, bagaimana ini kita tentukan. Kita sekarang ni tengah melihat dari segi bilangan yang memohon satu-satu option lah. Sebenarnya calon-calon yang boleh memohon lebih daripada satu ni selalunya diwani orang tak ada rumah. Maksudnya dia tak ada option yang ditawarkan untuk dia lah sendiri dan dia akan menumpang option yang kata yang boleh dimasuk lah. Kalau kita lihat pada permohonan iklan yang baru ni yang banyak adalah bidang pendidikan moral. Hampir ada orang kata 600 lebih 600 lebih ijazah lah yang boleh memohon. Jadi buat masa ni saya tak orang kata tak boleh nak bagi yang kata yang spesifik lah. Apa yang kita boleh nyatakan di sini bahawa kita cuba untuk orang kata memberi peluang kepada calon-calon untuk ada sekurang-kurangnya satu lah urusan temuduga yang paling hampir dengan bidang mereka lah. Sebab kita tak nak juga kita masukkan semua orang kata temuduga ni berharap sampai tahun depan. Kalau kita bagi peluang semua orang pergi 8, dia mohon 8, dia nak ada 8 temuduga, confirm tak habis temuduga kita. Apa yang kita cuba buat sekarang ni, tapi walau apapun yang saya katakan tadi, kita perlu bentangkan kepada ahli Suruhanjaya untuk melihat kaedah yang sebaik mungkin lah. Kita cuba pastikan sekurang-kurangnya minimum dia dapat satu temuduga lah yang untuk dihadiri. Instead of tahun-tahun sebelum ni mereka tak dipanggil langsung untuk temuduga. Jadi kita akan tengok sebab kita tak mahu berlaku lombokan terlalu besar. Contoh macam pendidikan moral tu sampai 600 bidang, 600 ijazah yang boleh memohon dan bilangan kekosongan itu katalah daripada 100 dan mohonnya sampai 10,000 yang layak berdasarkan pada kelas masjid yang kita ada tu takkan 10,000 kita nak panggil tu lah. Jadi sedangkan tuan rumahnya sendiri itu yang ijazahnya memang ijazah pendidikan moral pun dah ada kat situ jadi kita kena tengok itu dulu lah. That's why sekarang ni yang pentingnya semakan dokumen yang kita buat sekarang ni, kita nak tengok kelompok-kelompok yang besar ni, kita tengok dari segi yang akan dipanggil temuduga lah. Jadi nak kata macam mana cara tu, kita pun kira ni first time kita, terus terang saya kata kita first time adakan kaedah ini
dan kita akan mencari keadaan yang terbaik lah untuk pastikan adil kepada calon-calon yang memohon lah. Sebab kita sebenarnya kaedah yang kita adakan kluster ni sebenarnya nak bagi peluang semua pelajar ini dipanggil temuduga dan diberi peluang yang sama rata untuk dilantik lah. Okey, itu jawapannya. Mungkin Tasri mungkin ditambahlah kalau Tasri saya masa ni kita tak berani nak kata boleh hadis semua. Jadi saya rasa kalau logically kalau kita buat begitu, maka urusan teknologi kita tak boleh habis untuk membuat penempatan bulan 10. Okey. Ya, Baik, terima kasih, Terima kasih. Saya nak tambahlah, kalau boleh kita akan rujuk kepada peraturan-peraturan Suruhanjaya yang ada untuk melaksanakan program ini dan kita kaitkan dengan one off ni jugalah. Tapi yang penting di sini ialah kita nak prinsip memberi peluang tu tetap ada, satu. Tapi kita tidak akan melayan sebarang tuntutan nak menjadikan dia satu hak bahawa kalau dia mohon 8 datang 8 temuduga, itu tidak ada lah mungkin. Tapi adil untuk semualah, untuk memberi peluang tu memang ada untuk semua, insya-Allah. Okey. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Tan Sri dan Encik Razi. Jawapan yang saya kira cukup menyeluruh juga berdasarkan soalan Saudari Farisa tadi. Seterusnya, saya persilakan soalan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Najwa binti Baidawi, bakal graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Pengajian Al-Quran. Soalan saya tuan, memandangkan pengambilan kali ini dijalankan secara besar-besaran, adakah terdapat kemungkinan permohonan secara one-off ini akan dibuka untuk kali kedua? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Saudari Afifah atas soalan sebentar tadi. Saya persilakan Encik Razi, Tan Sri. Terima kasih saudara-saudari yang bertanya tadi lah. Memang ini adalah secara besar-besaran di luar jangkaan kita, luar daripada perancangan kita lah. Adakah terdapat pertanyaan itu secara one-on-one akan dibuka untuk kali kedua? Kita berharap memang tak ada lah. Sebenarnya memang kata yang ni one-off ni, that's why kita panggil sekali ni kan, one-off. Dia tak ada two off ke apa semua, tak ada. Jadi at the moment memang kita tak akan buka untuk kali kedua lah. Sebab kalau ikut perancangan kita, one-off ni akan bantu kita. Sebab kita ada juga perancangan lain lah, dan KPM juga ada perancangan lain supaya tak ada lah kita nak buat benda ni every year kita kena buat one off tak ada. Itu sajalah jawapannya. Kalau ikutkan memang tak ada lah. Baik, terima kasih respon daripada Encik Razi sebentar tadi. Seterusnya saya persilakan sekiranya ada soalan. Hello, bismillah. Boleh dengar ke suara? Boleh, jelas, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Hajar binti Man, bakal graduan Sarjana Muda Pendidikan Islam Pengajian Al-Quran. Dengar ke suara? Sebab macam tak stabil. Adakah terdapat perbezaan kriteria? Okey, adakah terdapat perbezaan kriteria dalam pemilihan calon yang layak ditemuduga bagi graduan IPG dan graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan daripada IPTA dan IPTN? Kiranya ada, mohon perincian daripada Tuan Panel. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Hajar. Encik Razi dan Tan Sri, jelas soalan? Jelas. Soalannya ada perbezaan kan kriteria dari segi pemilihan calon yang layak ditemuduga lah. Ya, betul. Silakan Encik Razi. Okey, dari segi kriteria ni tak ada perbezaan sebenarnya. Untuk cuma kalau dari segi yang kata perbezaan kategori untuk kalau IPG tu kalau buat masa ni penempatannya di sekolah rendah lah. Kalau ISLP daripada IPTA ni penempatannya di sekolah menengah, itu saja. Tapi dari segi kriteria orang kata temuduga apa semua tak ada beza. Sebab kalau dalam cara segi perkhidmatan ni sama saja. At least you kena ada ijazah sarjana muda dan juga ikhtisas pendidikan. Itu dia punya syarat untuk panggil temuduga lah. Dia punya conclusion ni tak ada perbezaan.
Baik, terima kasih Encik Razi. Baik, seterusnya terima kasih juga sekali lagi pada Hajar sudi bertanyakan. Seterusnya saya persilakan soalan yang seterusnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Nuruzana binti Basri, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengkhususan Pengajian Al-Quran. Soalan saya, jika calon dah lulus temuduga, adakah guru-guru baru ini akan ditempatkan di negeri yang kekurangan guru sahaja seperti Sabah, Sarawak dan Johor dan Selangor, atau mereka juga berpeluang ditempatkan di negeri-negeri lain? Itu dia soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Jannah. Saya kira soalan cukup jelas. Saya persilakan Tan Syed atau Encik Razi untuk respon. Seperti yang dijelaskan oleh Tan Sri dan juga saya lah semasa kalimat tadi, penerangan tadi. Penempatan ini di bawah Kementerian Pendidikan, tapi mungkin on behalf of Kementerian Pendidikan lah. Kalau mana yang basically adakah akan ditempatkan di negeri yang kekurangan guru? Dia penilai lah. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum jawatan-jawatan yang katalah mungkin you dah reki-reki kan. Sebelum memang ada kosong dekat Sabak Menam, ada kosong dekat ni belakang rumah you all ke apa semua. Tapi sebelum penempatan guru-guru baru dibuat, mereka akan selesaikan dulu pertukaran guru-guru yang telah berada dalam sistem lah. Maksudnya sekarang ni katakan penempatan guru akan dibuat bulan 10. Sebenarnya urusan pertukaran guru setahun 2 kali dalam dia ada sistem dia. Jadi urusan pertukaran guru ini Kementerian Pendidikan akan buat dahulu. Jadi yang mana ada berlaku kosongan yang katalah belakang rumah itu mungkin dia akan diisilah oleh dengan guru-guru yang sedia. Lepas saja urusan yang selesai, barulah guru-guru baru ni akan ditempatkan. Mereka akan ada orang kata bengkel lah, soalan macam bengkel menyusun penempatan guru-guru. Jadi untuk menjawab yang soalan-soalan tersebut, memang akan dihantar di mana ada kekurangan guru lah. Tapi tidak semestinya di Sabah, Sarawak, Johor dan sama, negeri-negeri lain pun akan ada kekosongan. Cuma kalau ada negeri-negeri tu favorite orang kata places kan, contohnya katalah saudari yang tanya daripada Kedah. Negeri-negeri yang kalau ikut pengalaman saya lah, negeri-negeri macam Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang ni penuh sebenarnya. Dia punya orang kata akan bila berlaku pertukaran, kekosongan yang berlaku tu akan diisi dulu. Akan diorang isi lah di tempat-tempat orang kata favorite. Dan kebanyakan guru-guru ni bukanlah datang daripada Johor. Pergi ke Mon, balik kampung, Mon balik ni lah. Nak menjaga ibu bapa, nak jaga ni semua. Jadi kemungkinan besar calon-calon baru ditempatkan negeri-negeri yang disebut tadi tu ada. Ini saya berkata realiti lah. Pertukaran. Penempatan, penempatan. Kalau macam-macam ni penempatan lah. Tapi ini semuanya urusan dia akan diuruskan oleh Kementerian Pendidikan. That's why saya kata, kalau ikut pengalaman lah, ada guru-guru ni, katalah contoh yang ditempatkan di Johor, dia berasal daripada negeri lain, dia datang dengan 2 surat lah. Satu dia buat surat lapor diri, satu lagi dia buat minta pertukaran. Okey, tapi soalannya, yang seperti jawapan yang saya beri adalah, yang tadi memang akan ditempatkan oleh negeri-negeri ini. Sebab saya tahu kalau you tanya ni, kalau negeri-negeri setengah negeri itu memang kata dari segi pengisian ni dah penuh. Walaupun you kata ada kosong, tapi kadang-kadang akan diisi dahulu oleh guru-guru yang telah berada dalam sistem. That means your seniors yang akan mengisi jawatan-jawatan tersebut. Okey? Baik, terima kasih Encik Razi. Saya kira respon cukup jelas, saya cukup difahami. Baik, saya persilakan soalan yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ihsan Shah bin Muhammad Shah. Okay, biasa orang panggil Ihsan. Saya bakal graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengkhususan Pendidikan Islam. Baik, soalan saya, adakah terdapat perbezaan dari sudut penilaian bagi calon-calon temuduga secara one-off dengan penilaian biasa seperti tahun-tahun sebelum ni lah? Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, saya nak tanya berkaitan dengan pemarkahan ketika temuduga nanti, ada beza tak antara yang one-off dengan yang tahun-tahun sebelum ni? Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih saudara Ihsan. Saya kira soalan juga cukup jelas. Saya persilakan Encik Razi atau Tan Sri. Jawapannya tak ada perbezaan. Yang ada bezanya tadi tu kita besarkan ruang untuk memohon tadi tu. Calon-calon yang tak ada tak ada rumah, maksudnya macam ada contohnya lah yang sekarang ni kan. Saya ambil contoh macam Bachelor Pendidikan Kimia Bio, tak ada rumah kan, tak ada kan option dia. Tapi dia boleh mohon RBT contoh. Dia boleh mohon pendidikan moral. Itulah. Itu saja beza yang wakaf. Tapi dari segi penilaian sama saja. Terusnya. Baik, terima kasih. Respon cukup ringkas. Saya persilakan sekiranya ada soalan yang seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zalila Atifah binti Sahni dari Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengkhususan Pengajian Islam. Baik, soalan saya, sekiranya calon yang ditemuduga dalam pengambilan khas ini gagal, adakah calon ini perlu membuat permohonan baru pada tahun berikutnya atau dikategorikan sebagai calon simpanan? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Zalila. Soalan saya kira boleh difahami, boleh jelas. Saya persilakan Encik Razi atau Tan Sri. Terima kasih saudari yang tanya tadi. Okey, sekiranya calon yang terduga gagal, adakah perlu menggugurkan lagi permohonan baru pada tahun berikutnya? Okey, ini bergantung. Selepas kita habis urusan terduga, lepas kita dah buat tabulated apa semua, kita dah kira. Dari segi sama ada akan ada calon simpanan bergantung kepada Suruhanjaya lah. Buat masa ni saya tak boleh nak tetapkan, bergantung kepada Suruhanjaya sama ada kita perlu ada calon simpanan atau tidak. Katakanlah kita kata okey, untuk permohonan urusan one off ni kita tidak akan ada calon simpanan, maka dia perlu memohon untuk urusan untuk tahun depan lah, dia perlu memohon lagi. Tapi sekiranya Suruhanjaya meletakkan kita untuk urusan one off ni kita perlu juga ada calon simpanan, maka kita akan masuk dia dalam calon simpanan lah. Dan selalunya untuk calon simpanan ni dia punya validity dia setahun lah tempoh dia. Jadi sehingga keurusan yang satu lagi itu kalau ada kosong, kementerian mengukuhkan permohonan untuk buat pengisian yang kita option yang calon simpanan tadi ada, kita akan tawarkan lah nanti kan. Jadi ini bergantung. Kalau dia gagal, dia tak masuk dalam kategori calon simpanan, dia kena mohon lagi tahun depan. Kalau dia masuk dalam calon simpanan, dia tunggulah sehinggalah urusan dibuat sekali lagi. Masa tu katalah tempoh dia punya tu dah luput, maka dia perlu memohon lah sekali lagi. Selalunya kita akan tengok. Kita tahu kalau tempoh pelantikan tu calon simpanan tu katalah bulan Oktober, so dia punya tempoh luput dia sampai Oktober tahun depan. Selepas tu dia kena mohon. Alright, itu saja jawapan saya. Baik, terima kasih Encik Razi. Seterusnya saya persilakan, ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi sekali lagi. Saya Nuruzana binti Basri, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, Pengkhususan Pengajian Al-Quran. Okey, soalan kedua saya, jika seseorang calon dah berjaya dalam temuduga, tetapi calon tersebut menolak penempatan yang ditawarkan kepadanya, bagaimana pihak TV akan mengisi atau menggantikan kuota kekosongan penempatan calon yang menolak ini? Mohon pencerahan daripada pihak tuan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Jannah. Sebagaimana disebut Saudari Jannah, mohon pencerahan Encik Razi ataupun Tan Sri. Orang susah cari calon yang menolak ni kan. Kalau menolak, okey. Sekiranya dia telah berjaya dan kita telah keluarkan surat lantikan, walau bagaimanapun calon menolak penempatan yang ditawarkan oleh KPM. Okey, dia bergantung pada yang tadi lah. Kalau dalam kita Suruhanjaya putuskan kita ada calon simpanan bagi option-option yang ada, dan kebetulan bagi penempatan yang calon yang menolak tadi itu KPM perlukan. Dia ada beberapa faktor kat sini. Ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira lah.
kalau KPM rasa dia perlu untuk mengisi kekosongan yang telah ditolak oleh calon tersebut, mereka akan maklumkan pada kita lah. Selepas dia buat perdebatan nanti, dia akan bagi satu senarai pada kita perlukan lagi 200 guru sebab ada 200 orang menolak daripada 18,000 ni lah contohnya. Dan katalah contoh bidang pendidikan moral, katakan guru tersebut menolak penempatannya. Kalau seperti yang saya katakan pada soalan yang sebelum ni, yang kalau ahli Suruhanjaya menetapkan akan ada calon simpanan, so kita akan ambil calon simpanan yang seterusnya lah untuk dilantik lah untuk menggantikan kekosongan. Tapi bergantung kepada KPM, kadang-kadang ada juga berlaku calon menolak, kekosongan berlaku di tempat tersebut, tapi KPM tak nak buat pengisian ataupun dia ada buat cara lain lah untuk mengisi kekosongan tersebut. Maksud cara lain tu dia mengambil guru yang sedia ada dalam sistem untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini bergantung kepada KPM juga. Sebab kita takkan tahu bila dia melapor diri tu, katalah kita bagi senarai lama 18,000, kita kalau KPM tak maklumkan pada kita bahawa terdapat penolakan, ya kita tak ni lah. Kalau sebab dia perlukan calon simpanan tu, dia akan maklumkan pada kita. Kalau tak ada lah. Kita tak akan buat apa. Bergantung pada KPM. Baik, terima kasih Encik Razi. Saya kira saya nak sikit. Sila. Yang menarik tu bila dia tanya dia tolak penempatan tu. Dia tolak penempatan, mana dia menolak jawatan lah. Mana dia mungkin tak ditawarkan lagi, itu je. Dalam keadaan sekarang. Baik, betul lah tu. Cukup jelas rasanya statement Tan Sri dan juga Encik Razi sebentar tadi tu. Baik, dan saya kira Sarjana juga rasanya faham. Saya persilakan sekiranya soalan seterusnya. Bismillah. Nama saya Wan Nazifah binti Wan Aman. Saya pelajar daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam, pengkhususan pengajian Al-Quran. Okay. Jadi seperti mana kita tahu, setiap graduan daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan telah menduduki ujian MEXC, iaitu merupakan syarat bagi ISMP. Jadi soalan saya pada hari ini, apakah ujian MEXC merupakan syarat wajib ataupun syarat utama untuk pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan DG41, dan bagaimana pula dengan graduan bukan ISMP? Apakah mereka perlu menduduki ujian MEXC seperti mana graduan ISMP? Itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nazifah. Saya rasa soalan cukup jelas mungkin. Encik Razi atau Tan Sri boleh beri respon. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, ujian MEXC ini dibuat merupakan syarat wajib lah untuk pengambilan pegawai perkhidmatan pendidikan. Itu juga dengan pelajar-pelajar yang belajar di institut pendidikan mereka ada UKCG. Jadi soalannya senang ya. Kalau graduan ni tak ada ambil MEXC, untuk rancang urusan on-off ni, kita akan minta mereka ambil UKCG lah, tak semestinya MEXC lah, kalau dia tak ada. Okey, jelas Sebab kalau ikut perancangan kita, kalau ini sebenarnya kalau ikut urusannya, kita ambil yang ada bidang pendidikan. Tapi kalau lah berlaku di mana mereka ni tak ada, jadi dibuka pula kepada yang tidak ada ikhtisas, maka kita akan minta calon-calon ni untuk mengambil UKCG lah. Kemudian ujian kelayakan calon guru. Yang ini di bawah IPG. Kita akan minta mereka mengambil tersebut lah. So, jadi kalau dia gagal, tak boleh. Okey, jelas kalau yang bukan graduan ISMP ni, kalau dia tak ambil MEXC, kita akan minta mereka ambil UKCG, ujian kelayakan calon guru. Itu perancangan kita lah, which is belum lagi dalam kita punya. Baik. Saya rasa respon Encik Razi cukup jelas. Baiklah. Dan terima kasih juga kepada Saudari Nazifah sudi bertanyakan soalan. Baik, ada soalan seterusnya sekiranya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya peneraju acara Saudara Muazzam. Jadi soalan saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nazri. Sekali lagi
mengajukan soalan. Jadi insya-Allah soalan saya, di mana kita semua sedia maklum bahawa setiap individu yang terlibat dalam profession arkitek, kejuruteraan, perubatan dan sebagainya perlu memiliki kepakaran dalam bidang masing-masing. Makna kata kepakaran itu bermula dari ijazah sarjana muda. Lalu mengapa dalam profession keguruan kita membuka peluang kepada individu yang tidak mempunyai kepakaran pendidikan untuk memasuki profession keguruan melalui GSTT, interim dan sebagainya? Sewajarnya, profession keguruan juga patut diberi limitation of intake sebagaimana profession-profession yang lain. Jadi saya mohon maaf jika soalan saya ini tidak wujud dalam teks. Ini adalah soalan last minute. Jadi insya-Allah saya mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Izzuddin. Saya kira mungkin soalannya jelas. Saya persilakan Encik Razi dan Sri untuk respon. Okey, saya jawab dulu Tan Sri. Okey, soalannya di sini mengenai kenapa dibukalah untuk menjadi guru ni kepada mereka-mereka yang bukan dari background pendidikan. Okey. Ini kata memang sebenarnya kalau you tanya pada SKP, kita memang menetapkan bahawa syarat untuk menjadi guru, kalau tengok pada segi perkhidmatan, memang mestilah mereka yang berada dalam bidang pendidikan lah, sama ada diploma pendidikan atau ijazah sarjana muda pendidikan. Tapi apa yang berlaku untuk urusan one-off ni ada dinyatakan jugalah yang akan dibuka untuk mereka kepada bukan pendidikan jugalah. Cuma kalau kita lihat akan berlaku keadaan juga di mana calon-calon bidang tertentu, offshore bidang tertentu ni tidak dapat ditampung oleh calon-calon bidang pendidikan. Sebagai contohlah, mungkin kita kalau melihat pada statistik yang ada bidang-bidang tertentu. Contoh katakan kalau macam bidang pendidikan Islam dan pengajian Al-Quran, mungkin it is a very specific kata bidang lah, yang mana kita tak boleh buka tak boleh ditampung oleh option bidang lain. Walaupun dia ada bidang pendidikan, tapi dia tidak boleh mengisi, tidak boleh mengajar dalam bidang tersebut. Itu kita punya, there must be caveat di mana kita terpaksa lah untuk membuka bidang ini kepada mereka yang ada bidang pendidikan, tapi ijazahnya adalah berkaitan dalam bidang Al-Quran. Itu satu ni lah. Cuma kita tidak galakkan lah, sebab ianya sepatutnya perlu ada perancangan di pihak kementerian lah untuk melihat benda ni lebih awal. Kalau kita pasti tidak ada calon yang secukupnya, kita perlu rancang, kena buat intervensi lah untuk memastikan perkara ini tidak berlaku. Tapi walau bagaimanapun, kita punya peraturan jelas. Skim memang menetapkan benda ni, tapi kita tidak boleh mengelakkan perkara-perkara yang seperti saya masukkan tadi lah. Contohnya macam yang very clear sekarang ni, calon bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu memang agak kurang. Sama ada tidak berminat atau memang kurang takers untuk mengambil bidang-bidang tersebut. Jadi kita terpaksa ada kemungkinan lah kita kalau Kementerian Pendidikan kata tak ada bidang option lain, yang ada yang ramai yang sampai 2,5 kali ganda daripada yang memohon ini tidak dapat menampung. Jadi kita terpaksa jugalah, yang macam saudari Yuli kata, kenapa kita nak buka? Tapi kita terpaksa. Kalau tidak, katalah Cik Izzuddin ni tak ditawarkan dalam bidang lain. Kita nak tawarkan Cik Izzuddin mengajar bahasa Inggeris. Boleh? Maksudnya macam itulah.
Jadi kita kena be orang kata logikal dan praktikal jugalah dalam urusan ni. Kita nak kekalkan peraturan tu, tapi somehow kita tak boleh begitu rigid sampai kita tak boleh isi. Itu jugalah kenapa kita buat sekarang ni one off. Bila one off ni kita buka sedikit, di mana ada kluster, ada matrix kita buka supaya ada calon-calon bidang yang tidak ada option ditawarkan tapi dia boleh memohon bidang lain. Itu satu, that's why. Tapi akan ada satu ketika juga bidang-bidang yang bila kita message still tak boleh tampung, tak boleh kita lantik untuk mengajar option yang tertentu. Bila sampai saat dan ketika itu, maka kita terpaksa buat sesuatu lah untuk memastikan ada guru untuk mengajar. Kalau tidak, akan ada masalah. Kecuali kalau kita boleh, Kementerian Pendidikan boleh buat sesuatu lah, kata okey, kita boleh ambil juga guru yang bidang lain, kita buat khusus supaya dia boleh mengajar. Yang itu memang kita cuba usahakanlah juga. Tapi ini mesti bergantung pada KPM lah. Sama ada dia boleh terima atau tidak cadangan kita lah. Tapi yang itu pun mesti kita kena selesaikan dulu yang perkara inilah. Untuk menjawab soalan Cik Ujudan tadi lah. Kita memang kalau daripada SPP kita memang mengikut sistem perkhidmatan yang ada supaya ianya kekalkan bagi mereka yang mempunyai background pendidikan. Tapi kadang-kadang ialah kita kena faham juga kedudukan stakeholder kita yang ada mungkin menerima rumusan daripada calon-calon bidang-bidang lain yang tak ada pendidikan ni. Jadi begitulah. Cuma that's why sekarang ni kalau ikutkan masa pengumuman dibuat bulan 20 Jun yang lalu, memang kalau kita lihat seolah-olah dibuka kepada semua. Tapi bila kita mengeluarkan iklan, kita fokuskan kepada pelajar yang ada ikhtisas pendidikan lah. Sekiranya berlaku permohonan ini tidak menampung kekosongan itu, barulah kita lihat semula macam mana kita nak buat lah. Sama ada kita ambil lebihan guru yang tak dapat ditawarkan tu dan kita berbincang dengan KPM semula lah, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Itu saya boleh ulang, mungkin Tasri boleh inilah, saya pandangan Tasri sebagai ahli Suruhanjaya lah mengenai perkara ini. Terima kasih Cik Mazazi. Cuma saya nak tambah sikit lah. Yang jelas dalam SPP itu ialah dua perkara lah. Satu kepakaran dan satu lagi ikhtisas. Itu mesti ada nak jadi guru. Dan ada kes-kes di mana tertentu ikhtisas ada tapi kepakaran tu kurang. Kan? Tapi dalam exercise one off ni kita utamakan yang ada ni lah. Kita terima juga. Pastikan mereka, sebab tu kita buka kluster tu lebih luas lagi. Supaya dia boleh match dengan option yang kita kenakan. Tapi ada juga sekiranya ikhtisas tu ada tetapi kepakaran tu masih lagi berkurangan, tak diperlukan. Maka kita akan mungkin dengan Kementerian Pendidikan nanti buka kepada mereka yang ada kepakaran tapi tak ada ikhtisas. Jadi, tapi kita tak akan offer, tak akan tawarkan mereka yang tak ada kepakaran, tak ada ikhtisas. Jadi dia punya urutan tu begitulah. Akan satu ketika di mana kepakaran tu tak ada, tapi ikhtisas memang ramai, tapi tak ada orang pun dalam kepakaran. Jadi bila Izzuddin kata tadi, profesi lain pun dia meletakkan kepakaran yang diutamakan. Jadi bagi exercise untuk guru ni, mereka yang ada kepakaran mungkin dibuka, tetapi mereka perlu dijalankan mengikuti program ikhtisas dan sebagainya. Okey, jelas Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira Saudara Izzuddin juga cukup jelas dengan soalan tu. Baik, manakah waktu masih ada lagi, masih lagi berbaki, saya ambil beberapa soalan terpilih daripada penonton. Encik Tan Sri, Encik Razi, boleh sembang soalan yang pertama, memandangkan temuduga dijalankan secara berkumpulan, adakah lepasan ISMP dan ISM dipanggil sekali untuk temuduga pengambilan khas ini? Saya ulang sekali lagi. Memandangkan temuduga dijalankan secara berkumpulan, adakah lepasan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP
dan Ijazah Sarjana Muda ISM dipanggil sekali untuk temuduga pengambilan khas ini. Saya persilakan respon daripada Encik Razi atau Tan Sri. Okay, soalan tadi ISFP dengan ISM. Tapi yang ada pendidikan lah kan? ISM ni you cakap yang ada pendidikan kan? Saudara Mazal ni. So you masukkan sebab kalau yang ada ISM saja dia tak dipanggil lah. Saya ulang soalan sekali lagi, Encik Razi. Memandangkan temuduga dijalankan secara berkumpulan, adakah sebagaimana kita faham sebelum ni permohonan datang daripada ISMP dan juga ISM. Jadi sekiranya dalam apa-apa keadaan temuduga ini dijalankan bersama dengan ISMP dan ISM, jadi adakah temuduga ni dipanggil sekali, adakah lepasan ISMP dan ISM ni dipanggil sekaligus untuk temuduga pengambilan khas ni? Saya ingat kes tu takkan berlaku bila-bila pun. Kita akan panggil ISMP saja. Yang ada ikhtisas dipanggil temuduga. Jadi ISM takkan, kalau ada exercise lain untuk ISM saja. Itu saja. Jadi kalau berkumpulan, memang yang kita panggil untuk ISMP saja. Saya tidak akan campurkan ISM, itu takkan berlaku. Tapi buat masa ni exercise, kita takkan panggil ISM. Kecuali seperti saya kata tadi lah, ada kes tertentu nanti dengan Kementerian Pendidikan, pada kebakaran tertentu yang perlu memanggil mereka yang tak ada pendidikan ni pun. Jadi walaupun berkumpulan, tapi kumpulan tu mereka yang ada pendidikan saja dulu. Tak ada campur. Tuan Haji Mat Razi nak campur? Mungkin saya tambah sikit lah. That's why saya tanya ISM ni memang saya ingatkan tadi dia ada diploma. Kalau ada diploma dia kita akan campurkan lah. Sebab dia dah layak, sebab dia ada diploma pendidikan, ikhtisas kan. Tapi macam yang Tansi jelaskan tadi, kalau tu tidak akan berlaku lah. Takkan ada ISM kita akan panggil sekali temuduga. Sebab sekarang ni kita panggil yang ada ikhtisas saja. So sebab tak ada bagi mereka pada ISM ni. Kalau kena subjek matter, kalau guru wakil jabatan bertanya, praktikal dia tak ada praktikal, macam mana dia nak menjawab? Dah hilang lah 30% kan markah di situ. Tapi sepatutnya memang tak akan berlaku lah perkara berkenaan. Kita akan panggil yang ada ijazah sarjana muda pendidikan atau diploma pendidikan saja. Dan yang itu kita akan uruskan kemudian. Okey. Baik, terima kasih Tan Sri dan Encik Razi. Baik, saya ambil satu lagi soalan seterusnya. Ini berkaitan dengan sistem MySPP. Saya pemegang ijazah sarjana muda pengajian Islam dan Sains. Soalan saya, mengapa nama kos pengkhususan saya ini tidak dikemas kini ataupun ditambah di senarai pengkhususan dalam MySPP? Hanya ada nama kos lama sahaja iaitu Sains Gunaan dengan Pengajian Islam. Sedangkan nama kos yang terbaru ialah Pengajian Islam dan Sains. Hal ini menyukarkan beratus graduan kos ini untuk mohon jawatan di bawah SPP. Harap Tuan jelaskan perkara ini. Saya rasa soalan jelas. Saya persilakan Tan Sri, Encik Razi. Masukkan alamat ini. Okey, dari segi nama, kita yang you kata tu nama masih lagi menggunakan nama lama. Sebab kita ni ialah satu sistem ni baru Julai 2020. Mungkin nama yang ada pada kita itu adalah nama yang lama lah. Tapi kalau tidak ada permohonan daripada Muslim pelajar calon untuk tu kita pun kurang ni, sebab kalau untuk makluman memang beratus bidang-bidang yang ada dalam sistem tersebut. Cuma mungkin ada perancangan di masa hadapan kita akan adakan kolaborasi lah dengan universiti yang ada menawarkan ijazah pendidikan ni untuk update lah senarai nama ijazah tu. Tapi buat masa ni kita tak dapat lagi ruang lah untuk berbincang dengan. Tapi untuk menjawab soalan saudara Muazzam tadi, mungkin yang ini kita akan ambil maklum lah, dan kita akan minta calon untuk membuka permohonan untuknya.
Dia akan perlukan juga beberapa perkara lah bila ditukar apa semua tu. Sebab kita tak boleh simply tukar-tukar untuk dalam sistem ni kita perlukan juga bila ditukarkan ada surat lah. Sebab dia berkaitan dengan isu pengiktirafan juga sebenarnya. Dia kena ada juga surat pengiktirafan dari MQA sebab walaupun mungkin konten yang sama tapi nama ditukar, dia dah lain lah dia punya tu sebenarnya. Okey, saya Mazhar, kita take note. Nanti kita akan inilah mungkin pelajar-pelajar junior nanti akan melakukan perkara yang sama. So kita akan ambil maklum perkara ini. Baik, saya ambil maklum dan terima kasih Encik Razi. Seterusnya, soalan yang ketiga, adakah sesi temuduga untuk graduan tajaan KPM ataupun beasiswa perguruan akan menjalani temuduga semasa sesi one-off juga? Saya ulang sekali lagi, adakah sesi temuduga untuk graduan tajaan KPM atau beasiswa perguruan akan dijalankan semasa sesi one-off juga? Saya silakan Encik Razi atau Tan Sri. Okay, untuk graduan tajaan KPM yang akan uruskan bila dia akan submit nama pada kita lah, sebab ini tanggungjawab KPM. Dia yang menaja pelajar dan mereka akan menguruskan lah bila dia tak perlu mohon dalam dalam urusan one-off ini. Dia ada laluan dia lain lah. Sebab dia adalah pelajar tajaan, dia lain sikit dia punya treatment dia lah. Sebab nama dia pun pelajar tajaan kan. So dia ada badan yang mengendalikannya. Dalam kes ni Kementerian Pendidikan lah. So mereka akan submit makluman kepada SPP. Mereka ni telah tamat berkursus dan bersedia untuk ditemuduga. So kita akan masukkan di dalam kita punya kalender temuduga. Okay. Baik, terima kasih. Seterusnya saya ambil lagi dalam beberapa soalan lagi. Seterusnya soalan yang keempat daripada penonton di Facebook Live. Saya Jafri daripada Sabah ingin bertanya mengenai ijazah sarjana yang berkaitan. Soalan yang pertama, bagaimanakah cara untuk memastikan ijazah sarjana yang dimiliki adalah berkaitan dengan pelantikan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG 41 yang membolehkan penetapan gaji permulaan berasaskan ijazah sarjana. Untuk soalan yang kedua pula, bagaimanakah proses permohonan penetapan gaji permulaan berasaskan ijazah sarjana? Terima kasih. Saya silakan Encik Razi, Tan Sri. Maksudnya, terus dia kena masuk permohonan bagi mereka yang ada sarjana lah, sarjana. Tapi ini bagi mereka yang dilantik lah maksud ini, yang dilantik menggunakan sarjana yang berkaitan dan dia ada diploma pendidikan lah. Kalau tak ada diploma pendidikan ni pun tak guna juga, dia tak akan dipanggil temuduga. Okey, bagi mereka yang dilatih pada peringkat awal, kita akan bagi gaji ikut yang sedia ada lah, 2391 yang ada ikhtisas tadi, diploma pendidikan. Dan sekiranya mereka ini yang ada sarjana berkaitan, sebab kalau isu yang berkaitan ni, kalau ni kita perlu bincang dengan KPM untuk menentukan sama ada yang dikata berkaitan tu betul-betul berkaitan. Sebab bila dia berkaitan, katalah KPM kata yes, ijazah sarjana ni adalah berkaitan dengan bidang yang diajar, option yang diajar, maka kita akan tetapkan mata gaji yang lain lah. Tapi apa-apa pun dia kena masuk dulu, terima dulu yang itu dan dia membuat permohonan. Tapi permohonan itu bukanlah bermakna dia layak terus. Dia akan ada orang kata perbincangan antara SPP dan juga dengan KPM. Sebab perkara ini kita pun telah merujuk kepada JPA yang perkara yang berkaitan tu. Dia bukan semudah itulah. Boleh faham ke atau macam mana tu? Jadi lebih kepada isu perkhidmatan. Dia dah dilantik. Jadi dia nak memohon untuk mata gaji yang lebih tinggi lah daripada apa yang dia dapat. Kalau yang sekarang ni, kalau dia ada ijazah sarjana muda pendidikan, dia akan dapat 2391. So kalau yang sarjana tadi 2902. So yang itu sebelum dia layak tu dia ada orang kata pemeriksaan tu lah, perbincangan tentu antara
ketua jabatan itu dengan SVP lah. Sebab kita kena buat semakan. Sama ada dia layak atau tak. Sebab dia ada, that's why istilah tu berkaitan. Yang berkaitan tu KPM yang akan menentukan. Kita akan tanya KPM. Okey? Ada calon yang ada sarjana kan ikut yang bertanya kan. Mungkin ada dua perkara situ. Satu, dia sebelum dilantik ni dia dah ada sarjana. Kan? Mana sebelum dilantik, sebelum temuduga ni dia dah ada sarjana. Tapi kalau kadang-kadang kita takut sarjana tu bukan dalam bidang ijazah pertama dia lain. Kan? Yang masuk Cik Mak Razia tadi, kalau boleh, kalau ijazah pertama dia pun dalam bidang itu, sarjana pun dalam bidang itu, kemudian dia mohon dalam one off ni, ada diploma pendidikan, mungkin bila dia ditawarkan nanti, dia terima dulu DG 41 tu dalam tawaran pertama, tapi dia boleh memohon untuk semakan kepada kaji sarjana tu. Itu satu. Yang kedua ni, saya takut yang bertanya ni, dia dah guru dalam perkhidmatan ni. Dia dah guru dalam perkhidmatan, tapi dia ada sarjana. Sambil dia dah dilantik, lepas tu dia pergi belajar buat sarjana, lepas tu nak mohon gaji sarjana. Itu tak boleh berlaku. Dia cuma pada lantikan pertama saja. Bagi kumpulan yang ada sarjana dalam perkhidmatan sekarang ni, yang dah 2 tahun bekerja lepas tu ada sarjana, mohon balik tak boleh. Jelas Mazhar? Baik, saya kira cukup jelas. Terima kasih Tan Sri dan Encik Razi. Saya rasa ada beberapa soalan lagi. Saya ke soalan seterusnya. Soalan ini khusus pada Encik Razi. Assalamualaikum Encik Muhammad Razi. Sebentar ada dimaklumkan tentang calon OKU. Soalan saya yang pertama, adakah calon guru OKU dijalankan temuduganya secara berasingan memandangkan terdapat kuota khusus? Lepas tu soalan yang kedua, macam mana untuk calon yang memerlukan sokongan semasa temuduga? Contoh bahasa isyarat ataupun bantuan untuk calon OKU penglihatan. Terima kasih. Saya silakan Encik Razi ataupun mungkin Tan Sri nak tambah lepas ni. Okey. Alright, that's why masa dalam borang permohonan tu kita ada kalau ada dia kena nyatakanlah sama ada dia OKU atau tidak lah. Kita tak ada spesifik urusan, maksudnya kita nak OKU saja. Dia akan bersama dengan calon-calon yang yang biasa lah. Unless kalau ramai sangat kan, tapi selalunya 1-2 saja calonnya. Tapi kadang-kadang kita pun tak pasti dia OKU sebab dia tak nyatakan. Masa dia isi permohonan tu dia tak nyatakan dia OKU. Tapi bila dia datang tu ni. Tapi menjawab soalan Saudara Muazzam tadi. Satu, memang kita tak ada penetapan untuk khas untuk OKU, tapi memang kita mengalu-alukanlah kalau ada calon OKU ni memang kita perlukan. Dan kalau ikut pengalaman kita di SPP ni memang kuranglah calon daripada yang lain sebab dia kena ada ikhtisas juga kan. Dia tak semestinya betul di OKU, lepas tu dia diberi kelebihan. Dia mesti ada ikhtisas. Di mana kalau saya ingat daripada IPTA ni, kalau kita semak dengan universiti ni, almost tak ada lah calon-calon yang perguruan ni yang unless kalau dia ada kat OKU masa dia belajar tu dan dia memang ambil bidang pendidikan. Tapi kadang-kadang dia tak declare. Masa dia mohon tu dia tak declare pun yang dia adalah calon OKU. Dia OKU, dia ada kat OKU. Cuma selepas bila dia lantik tu baru kita tahu dia ada OKU, ataupun selepas dia lapor diri tu bila buat laporan perubatan, di situ kita boleh kesan lah. Sebab nanti doktor yang buat apa ni laporan tu dia akan beritahu lah kalau ni ada kat OKU ke, dia buta ke dia. Tapi ada soalan Saudara Muazzam tadi sama ada bahasa, kalau dia declare dia macam dengan bahasa isyarat tu, kita akan usahakan lah kalau wakil jabatan yang akan lihat macam mana. So far kita tak ada lagi pengalaman berkenaan lah yang mana tiba-tiba datang dia menggunakan bahasa isyarat. So far kita tak ada. Unless kalau dia maklumkan pada kita akan sediakan. That's why it is very important calon yang memohon tu menyatakan supaya kita boleh buat persediaan. Kalau dia datang-datang tiba-tiba tegur dia kata dia bisu, dia pekak, dia buta, dia perlukan bahasa isyarat ataupun perlukan bantuan, dan kita paksa ni lah, kena ni.
kita tak adalah menolak. Tapi kita akan cuba mungkin boleh aturkan sesi lain. Tapi so far kita tidak ada lagi pengalaman di mana orang kata dia datang tiba-tiba, dia baru kita notice dia calon OKU lah. Tapi insyaAllah kalau dia maklum pada kita, dan kita akan buat persetujuan, kita akan hubungi beliau apa yang perlulah untuk dia menghadapi temuruga. Okey, itu jawapan ni. Kalau Tan Sri nak tambah Tan Sri, sebab so far saya rasa kita tak ada pengalaman yang betul calon tu yang tak dapat kita ni menemuruga because of dia OKU lah. Ya. So far betul lah Cik Tan Razif sebut tu. Saya tak tambah. Alright. Baik, terima kasih Encik Razi dan juga Tan Sri. Seterusnya kita ada beberapa soalan lagi insya-Allah. Adakah soalan yang ke-6 daripada penonton di FB, Facebook, adakah SPP akan umumkan bilangan calon guru yang diperlukan bagi setiap option? Soalan cukup mas ni. Saya persilakan Encik Razi dan Tan Sri. Kebiasaannya kita tak, bukan kebiasaannya, asalnya kita tak ada umumkan berapa. Kita just beritahu okey 18,000 dari segi bilangan yang diperlukan untuk jadi sebagai guru. Tapi specifically on certain option bahasa Inggeris berapa ribu, option bahasa Melayu tak ada. Kita takkan, sebab ini akan menyukarkan Kementerian Pendidikan untuk buat adjustment lah kalau berlaku kekurangan certain option tu. Dia akan sukar dari segi pelaksanaan, dari segi urusan pentadbiran tu akan sukar. Sebab kita tak mahu nanti dia akan jadi isu. Dia tidak memberi keuntungan kepada pihak manajemen lah. Dalam kes ni macam kementerian sendiri lah. Dan juga kita SPP umumnya. Soalannya tak ada, kita tak akan buat perkara berkenaan lah. Okey? Baik Doktor. Baik Encik Razi, Tan Sri. Seterusnya sebentar ya, ada lagi dalam 2 lagi soalan. Soalan yang seterusnya, ya. Sekiranya bilangan calon yang layak mendapat lantikan melebihi bilangan kuota yang ditetapkan dalam option, adakah lebihan calon yang layak tersebut akan diisikan ke dalam option yang masih belum penuh kuota calon yang telah layak? Saya cuba ulang sekali lagi, mungkin agak confuse sikit ayat dia. Sekiranya bilangan calon yang layak mendapat sekiranya bilangan calon yang layak mendapat lantikan melebihi bilangan kuota yang ditetapkan dalam option, adakah lebihan calon yang layak tersebut akan diisikan ke dalam option yang masih belum penuh kuotanya untuk calon yang telah layak? Baik, saya persilakan Cik Razi, Tan Sri. Okay, dalam keadaan biasa, bila calon yang ditawar, calon yang layak diperlakukan untuk dilantik ini melebihi daripada kuota yang dikendaki oleh KPM, okay, dia akan ada berlaku keadaan di mana kalau kita decide kita tak perlu ada calon simpanan, maka calon yang lebih itu tak berjaya lah, sebab kita akan lantik mereka yang ni lah. Tapi kalau kita decide kemungkinan ada penolakan calon-calon yang dilantik, maka kita akan tetapkan calon simpanan untuk bagi urusan one off ini. Kita lihatlah sama ada akan berlaku keadaan berkenaan dan sama ada ianya boleh ditawarkan bagi bidang-bidang yang kurang calon tu, bergantung kepada kesesuaian lah. Dan kita kena berbincang dengan KPM. Kita tak boleh simply kata okey kita ada lebihan calon option B ni dan kita lihat option C ni masih tak cukup calon. Sebab kita takut tak sesuai. Macam saya kata tadi lah. Kalau yang kosong katalah otomotif, tapi yang lebih ni calon option sejarah. Kita nak offer calon sejarah nak mengajar bidang otomotif. Maksudnya lah, begitulah dia ada. Tapi dia bergantung pada kesesuaian. Walau apa pun, selepas kita buat urusan ni, kita akan berbincang dengan KPM sekali lagi lah. Sebab kita, seboleh-boleh kita nak memberi peluang yang lebih luas kepada yang ada ijazah sarjana muda pendidikan. Tapi, akan sampai satu ketika macam Tan Sri maklumkan tadi lah. Kalau kita tak boleh gunakan yang ada ISNP ni, dan kita terpaksa buka lah. Kalau KPM sini kata, no, kita tak boleh biarkan, kita tak boleh ambil calon guru yang bidang ini untuk mengajar bidang
yang kosong tak ikut jaminan. So yang kita kena buat something lah. Ataupun dia kata tak apalah, kita tak payah isi. Pun ada kemungkinan. Alright, itu jawapan saya lah. Baik, terima kasih Encik Razi. Rasanya saya ada satu lagi soalan yang terakhir. Pun saya kira soalan yang cukup mas untuk graduan dan bakal graduan ISNP. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu lagi. Tapi soalan daripada penonton untuk SPP, bilakah tarikh untuk temuduga pengambilan one-off ini akan dijalankan? Jadi Tan Sri, Encik Razi, ada respon? Tarikh, mungkin Saudara Muazzam maksudnya tarikh temuduga bila kan? Maksud tarikh temuduga bila atau tarikh tutup permohonan dah tutup dah, nama dah tutup. Bila mulanya? Tarikh yang sebetul-betulnya temuduga tu. Bila mula? Okay. Kita sekarang ni kaki tangan SPP tengah berhempas pula lah untuk membuat semakan dokumen yang dikemukakan. Kita ni daripada orang kata dari KL sampai Sabah dan Sarawak, kita menggunakan semua kaki tangan pengambilan lah untuk membuat semakan, sebab banyak dokumen kan. Lepas tu dokumen pun macam-macam yang datang kan, yang lengkap, yang tak lengkap, atau ada yang tak layak. Daripada kita kena buat semakan banyak dokumen, dan yang memohon yang tak layak pun ramai juga yang memohon. So kita ambil masa dan insyaAllah seperti yang saya katakan tadi, kita cuba untuk menyemak dengan cepat dan tepat, dan rancangan kita kalau boleh kita dapat mengadakan temuduga itu hujung bulan Ogos ni. Tapi ini bergantung kepada kita punya how fast kita buat semakan, how fast kita buat sebab ini penting sebab kita tak nak bila kita buat pengumuman panggilan temuduga, akan bertalu-talulah panggilan ke SPP bagi mereka yang tak dipanggil. Yang itu kita kena jangkakan dan kita kena jawab. That's why kita kena buat semakan teliti lah. Dan kita kena sediakan jawapan bagi mereka-mereka yang tak dipanggil temuduga. So jawapan yang saya boleh kata, kita cuba secepat mungkin untuk mengeluarkan panggilan temuduga, insyaAllah hujung bulan ni lah. Tapi ianya still bergantung kepada jemaah kita lah. Kalau kita lebih cepat dan kita ada bonus, kita boleh umumkan lebih awal. Tapi the possibility untuk hujung bulan itu 50-50. Kalau kita tak sempat habis semakan, dan mungkin dia berganjak kepada awal September. Tapi kita cuba untuk bulan ni lah. Itu saja yang saya boleh katakan, sebab proses semakan sedang berjalan dan masih berjalan, dan kita memang kata this is unprecedented lah. Kita tak pernah buat sebesar ini dalam masa yang singkat, dan telah ditetapkan deadline. Tentu lah. Kalau sebenarnya kalau ikut perancangan kita ikut kita punya ni, kita tak buat sebegini. Jadi ini adalah perkara baru pada kita lah. Sebab bilangannya besar serentak sekali. Sebab kita terpaksa urusan temuduga lain itu terpaksa kita kemudiankan. Urusan temuduga lain pun perlu kita buat juga. Okay, so itu sajalah yang boleh saya beritahu. Saya tak boleh janji yang kata okey kita akan buat hujung bulan 8, tapi apa yang saya kata, kita cuba untuk secepat mungkin. Kalau semakan habis cepat, dan kita akan buat cepat. Sebab kita pun memang nak selesaikan segera lah perkara ni. Okey? Okey, Mazam boleh. Itu saja, lepas saja. Baik, Doktor. Tan Sri mungkin ada nak tambah apa-apa ke sebelum kita habiskan sesi soal jawab hari ini? Saya ingat terima kasihlah atas soalan-soalan yang ditemukan oleh bakal graduan dan yang hadir dalam kita punya sesi ini. Saya tak ada apa nak tambah, cuma saya nak petik satu pertanyaan tadi kalau daripada soalan Zalila Afifi tadi kalau calon tu gagal dalam temuduga baru ni, sama ada dia perlu membuat permohonan baru Ini apa yang untuk semua ni dah habis Sesi dah habis. InsyaAllah kita nak wrap up lah. Cuma saya nak buat satu pesanan je lah, pesan bahawa
tak kira lah kita dah bergraduan ataupun masih lagi, pastikan kita update kita punya permohonan dalam MySPP lah bila-bila pun, itu saja. Jadi bila iklan tu keluar tu makna maklumat kita dah ready dalam MySPP. MySPP ni dia terbuka bila-bila kita boleh akses. Jadi kalau anda kata exercise one off ni nanti kita gagal dan termenduga tu, pastikan kita update untuk panggilan termenduga akan datang lah. Okay. Baik, terima kasih. Baik Tan Sri. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Saya kira itu cukup kesimpulan mengenai sesi kita pada hari ini dengan sangat baik. Alhamdulillah, dengan soalan terakhir yang telah dijawab sebentar tadi, maka alhamdulillah selesai jugalah sesi soal jawab kita pada pagi ini. Mohon maaf berjuta-juta sekiranya soalan saudara dan saudari khususnya yang berada di Facebook Live ni tidak sempat diajukan ataupun dijawab oleh pihak SPP kerana waktu sekarang sudah mulai mensyukuri kita. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi fotografi kita sebentar tadi, maka tamatlah program kita pada hari ini. Saya Muhammad Muazzam Mifzah bin Hajaruddin, mewakili pihak penganjur Wacana Kerjaya bersama SPP, ingin memohon maaf sekiranya terdapat terkasar bahasa maupun tersalah bicara sepanjang mengendalikan wacana kita pada hari ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia SPP atas kesudian memenuhi undangan pihak penganjur dan memberikan perkongsian yang saya kira cukup bermanfaat kepada para hadirin khususnya bakal guru, bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan. Tidak dilupakan juga jutaan terima kasih diucapkan kepada para hadirin sama ada bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan, bakal guru maupun siapa sahaja yang menyertai program wacana kita pada hari ini sama ada melalui aplikasi Zoom ataupun melalui siaran Facebook Live program Pendidikan Islam APU. Semoga para hadirin sekalian mendapat manfaat daripada program pada hari ini. Didoakan semoga bakal guru dan bakal graduan ijazah sarjana muda pendidikan mendapat penempatan masing-masing dan dipermudahkan segala urusan untuk bergelar pendidik anak bangsa. Izinkan saya akhiri program wacana kita pada hari ini dengan serangkap pantun. Langkahan kaki penuh harapan, tempuh petaka mencari citra. Ada rezeki diizin Tuhan, pasti semuka di lain asyara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.